Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bateri ya? Bismillah. Testing. Luar. Cubaan. Halo, 1 2. Dengar. Boleh lah. Cubaan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah taala beri rezeki kepada kita malam ni dapat kita kembali bertemu dan menyambung bicara kita dalam ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi yang berkait dengan tauhid. Itulah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni kita masuk atau pada bab yang ke-41. Tu masuk bab lah. Itulah kita bab yang ke-41 dalam bab ayat Quran. Tajuk dia pun ialah bab ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Iaitulah surah An-Nahl ayat ke-83. Muka surat kita ni 141. Bab ke-41, muka surat 141. Ada lagi tu kitab kalau siapa nak buka lah. Ada berapa lagi? 3 lagi tu. Siapa nak tengok boleh tengok. Kalau tidak boleh tengok ayat Quran ni dalam surah, dalam telefon dia lah. Muka surat 276 dalam Quran. Muka surat 276. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita dalam bab beragama ni, panduan kita adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah, kerana dia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu inilah yang menjadi petunjuk kepada kita dalam membina akidah, dalam beramal ibadah, dan dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita nak kata dalam agama ni mesti kembali kepada wahyu Allah. Sebab agama ni milik Allah, bukan milik kita. Yang kedua, apa saja yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, kita mesti berusaha untuk fahami agar kita tidak tersalah langkah dalam kerja buat kita. Biar senantiasa terpandu dengan apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Jadi bab pada malam ni berkisar salah satu daripada ayat Quran, iaitulah surah An-Nahl, ayat 83. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Maksud dia, mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka pula ialah orang-orang yang kufur ingkar.
Allah Ta'ala kata menisbahkan ayat ni atau cerita ni kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata fa in tawallau fa innama 'alaikal balaghul mubin. Kalau kita perhatikan daripada ayat, kalau nak baca ayat 80, perhati Quran kita tu, cuba buka Quran tu lah. Allah Ta'ala ni mula-mula ayat 80 kita ambil. Ayat 80, ayat belum tu 79, ayat 78, ayat 77. Kita ambil 78 lah. 78. Kita ambil daripada awal lagi supaya kita memahami konteks ayat yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Quran ni petunjuk bagi kita. Jangan sampai jadi seperti Yahudi dan Nasrani, mengaku beriman kepada Tuhan, mengaku mengikut Nabi Isa, mengaku ada kitab Old Testament, New Testament, tapi dia pun tak baca-baca kitab dia. Dia pun tak tahu. Hak dia ikut pedri, dia kata begitu, dia kata begitulah. Jadi kita sebagai umat Islam, kita ada Quran yang Allah jaga sampai kiamat, kita baca. Topik kita ayat 6 ni ayat 83, tapi kita nak undur balik daripada ayat 78. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 78 surah An-Nahl ayat 78, muka surat 275 kalau ikut mushaf. Kalau ikut mushaf muka surat 275. Surah ke berapa nombor surah An-Nahl ini? Surah 16. Surah yang ke 16. Baik, cuba perhati. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Maksud dia berapa? Maksud dia, dan Allah dialah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apa pun, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati agar kamu ni bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala kata siapa buat kita? Allah. Lepas tu dia beri apa kepada kita? Pendengaran, penglihatan, hati untuk kita bersyukur. Masa padahal mula-mula lahir tu apa pun tak tahu. Betul? Setuju? Memang begitulah hakikat dia pun. Tak boleh kata tak setuju, muka Tuhan kata. Dan realiti memang macam tu. Sambung ayat lagi 79. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka melihat kepada burung yang berterbangan di langit? Siapa yang tahan dia? Tidak ada yang menahannya di langit tak jatuh melainkan Allah. Dengan cara mana Allah Ta'ala tahan dia? Macam-macam lah. Kita kaji-kaji macam mana boleh terbang. Semua tu adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha menciptakan. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Inna fi dhalika la ayatil liqaumin yu'minun. Pada itu ada kejadian, ada tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Ayat kedua ni menyebut tentang kekuasaan dia juga yang menjadikan burung berterbangan di langit. Pindah lagi ayat ketiga, ayat seterusnya, ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum
wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Maksud dia lagi, dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah yang kamu dirikan itu sebagai tempat tinggal, dan dia menjadikan bagi kamu dari kulit binatang-binatang ternak khemah-khemah tempat kamu berteduh, yang kamu mendapatinya ringan untuk dibawa ke mana-mana semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti. Dia juga menjadikan bagi kamu dari berjenis-jenis bulu binatang ternak itu berbagai barang perkakas rumah dan perhiasan untuk kamu gunakan dari masa ke satu masa. Allah ingat pada apa? Nikmat kita lagi tu. Rumah kita siapa dia bagi? Allah. Ada kulit hak tutup rumah? Allah. Batu hak kita tutup rumah kita tu, daripada mana batu dia? Allah. Simen hak kita boleh buat, ikat bata dan sebab plaster rumah tu, siapa dia buat? Siapa dia ciptakan dia? Allah. Kemudian kalau zaman dulu siap dengan kulit lagi, boleh tutup kemah kan? Buat kemah, tutup dengan kulit. Kulit mari mana? Allah. Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat bagi kepada kita. Sambung lagi ayat 81. Panjang ni. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Maksudnya, dan Allah menjadikan bagi kamu sebahagian dari yang diciptakannya benda-benda untuk berteduh. Allah Ta'ala jadikan pokok ada teduhan. Mu berteduh bawah dia. Siapa bagi kat kamu? Allah. Dan dia menjadikan bagi kamu sebahagian dari gunung-gunung tempat berlindung. Jalan-jalan tengok ada gua, masuk dalam gua, duduk dalam gua. Siapa jadikan gua? Allah. Kemudian dia juga menjadikan bagi kamu pakaian-pakaian yang memelihara kamu dari panas dan sejuk. Juga pakaian-pakaian memelihara kamu semasa berjuang. Ada pakaian nipis, ada pakaian tebal, ada baju besi. Siapa bagi kat kamu semua ni? Jawapan dia Allah. Kemudian demikianlah dia menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu berserah diri kepadanya dan mematuhi perintahnya. Kemudian ayat 82, lepas Allah Ta'ala cerita nikmat-nikmat dia, Allah Ta'ala kata fa in tawallau fa innama 'alaikal balaghul mubin. Kalau mereka berpaling juga daripada Allah, padahal semua tadi Allah bagi, kalau mereka berpaling juga daripada Allah, maka bukan masalah kamu wahai Muhammad. Kamu hanya menyampaikan sahaja kepada mereka. Jadi apa masalah mereka ni? Apa masalah mereka sebenarnya ni? Bagi ayat hak kita nak syarah tadi ni ayat 83. Perhati molek ayat dia. Maksud dia apa? Ya'rifuna ni'matallah. Mereka tahu nikmat Allah. Thumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun. Dan kebanyakan mereka pula ialah orang yang kufur dan engkar. Dia tahu nikmatnya Allah bagi, tapi dia mengingkari nikmatnya dan kemudian dia mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bab 41 kita ni dia bagi satu topik ingkar kepada nikmat Allah. Apa bentuk pengingkaran manusia kepada nikmat Allah? Nak faham ayat ni. Allah Taala kata ada manusia dia tahu nikmat Allah, dia dapat nikmat Allah, dia mengingkari nikmat Allah dan menjadi kufur kepada Allah. Apa maksud ingkar kepada nikmat tu?
Kita sedar kufur nikmat. Ni ingkar nikmat, kufur nikmat ni macam mana? Okey. Kalau kita dapat nikmat, kemudian kita jadi hamba yang tak taat, itu satu bab. Kurang-kurangnya itu dalam bab amalan ibadat. Patut ataupun tidak, orang kaya tapi beramal sikit. Harta nak banyak, beramal nak sikit. Contoh kita kata orang ini kufur nikmat. Itu satu bab. Ada lagi bab yang lebih berat daripada tu. Kufur nikmat yang mana apa? Imam Mujahid dalam menafsirkan ayat ni, dia berkata, maksud ayat ni ialah kata-kata seseorang dalam buku kita ni, balik pada buku kita ni. Kata-kata seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Bila dapat nikmat, harta, dia kata aku dapat ni daripada nenek moyangku. Dia tak sandar pun nikmat yang dia dapat tu kepada Allah. Dia kaya. Berapa mu kaya? Oh, dah aku rajin kerja. Mu malah kerja waktu mu tak kaya. Aku rajin. Kena rajin kerja ni. Ni termasuk daripada orang yang mengingkari nikmat Allah. Maknanya dia sandarkan nikmat yang ada pada dia ni kepada selain Allah, kepada makhluk. Imam Mujahid menafsirkan ayat ni. Imam Mujahid ni imam ahli tafsir lah, bukan biasa-biasa. Dia kata termasuk dalam ayat ni ialah orang yang bila dapat harta, dia kata ni harta nenek moyang aku. Patutnya dia kata alhamdulillah, semua ni nikmat Allah yang bagi kat aku. Hari ni kalau kita memahami maksud tu berat. Alangkah ramainya manusia hari ni menyandarkan nikmat tu kepada selain Allah, ataupun dia lupa kepada Allah. Ingat tak cerita si sopak, si buta dan si seorang lagi bisu. Si sopak, si buta dan si bisu. Adakah hadis cerita Bani Israel ada 3 orang? Ingat tak cerita tu? 3 orang ni, seorang sopak ni nyakit kulit, seorang botak, si sopak, si botak dan si buta. Seorang tak ada rambut botak, seorang lagi buta. Jadi Allah nak uji dia. Ini cerita Bani Israel, tapi Nabi cerita dalam hadis. Allah hantar malaikat tanya kepada dia apa nikmat yang dia nak. Maka seorang tu minta, mula-mula kata dia nak kambing lah, ada harta sikit. Maka diberikan kepada dia kambing yang bunting. Kemudian tanya lagi, apa nikmat kamu rasa nak lagi? Dia kata aku nak biar sembuh penyakit aku ni. Saya pun lupa hak mana kambing, hak mana. Tapi salah seorang daripada, katalah dia ni hak botak dulu tanya, kata aku nak sembuh daripada penyakit botak, nak ada rambut. Dapat nikmat sembuh daripada penyakit, dapat nikmat harta. Pergi pula kepada orang kedua, mari pula tanya hak buta pula. Hak buta pula lagi contoh. Maka tanya pula, "Muna apa? Aku nak tengok nikmat." Boleh melihat. Apa pula nak harta? Bagi pula lembu hak gunting. Gi pula kepada hak sopak, penyakit kulit. Kenapa aku nak sembuh? Lepas pada tu nak apa lagi harta? Dapat unta. Dapatlah unta bunting. Kemudian biak. Hak semua 3 orang ni jadi kaya. Lalu Allah Ta'ala uji dia pula. Datang pula malaikat waktu dia kaya. Raja dengar hadis ni tau, cerita ni tau. Lepas tu isu dia apa dia? Malaikat datang menyamar dalam rupa dia yang asal. Kemudian dia minta sedikit daripada nikmat Allah. Oh, dia kata apa? Harta ni
siapa malaikat kata, bukan kamu dulu tu miskin kau sakit. Dia kata, tak, aku dapat ni daripada usaha aku begini. Jadi dia menyandarkan nikmat itu bukan kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala tarik balik harta dia dan kembalikan dia kepada kefakiran. Dalam 3 orang, seorang yang kata, semua ni dulu pun betul aku miskin, aku juga sakit, maka hari ni sebagai tanda syukur Allah bagi kepada aku, mu ambil lah hak mana mu nak, mu tinggal lah hak mana mu nak. Akhir sekali dia diberkati pada nikmat dia dan bertambahlah kekayaannya. Isu dia yang kita nak kaitkan dengan bab kita hari ni ialah termasuk dalam kufur kepada nikmat ialah menyandarkan sesuatu nikmat kepada selain Allah. Dalam bab harta dia kata apa? Ni kekayaan aku yang aku dapati daripada hasil daripada nenek moyang aku. Aun bin Abdullah mengatakan, yakni kata mereka, kalaulah bukan kerana fulan tentu tidak akan jadi begini. Sandar nikmat kepada selain Allah juga tu. Benda ni berlaku, nikmat Allah bagi kat kita. Tapi bila orang kata, mana mu dapat? Oh, aku ni kalau tak kerana dia tu. Contohnya dia selamat daripada kecelakaan. Dia selamat daripada musibah. Dulu dia hampir bankrupt. Dulu dia hampir ditimpa kemudaratan lah. Tiba-tiba ada seorang Allah Ta'ala hantar tolong dia. Bila dia keluar daripada musibah tersebut, daripada dulu nak bankrupt dah tu, dia pun kaya balik. Alhamdulillah, dapatlah hidup semula. Orang kata, lagu mana dia mu? Aku ni kalau tak kerana fulan tu aku habis masa tu. Oh, dia tahu nikmat tu milik Allah, tapi dia sebut orang lain, dia tak sebut Allah. Banyak tak berlaku bab kita? Ini masalah tauhid. Allah Ta'ala kata dalam ayat yang kita baca ni, ya'rifuna ni'matallah, dia tahu nikmat Allah, thumma yunkirunaha, kemudian dia kufur, ingkar, dia tak sandarkan kepada Allah. Dan kebanyakan orang yang kata begitu, mereka akhirnya kufur. Ni bahaya. Jadi jangan duk kata, aku ni kalau tak ada kerana dia, kalau tak kerana pemimpin yang gini tak ada bagus. Tak ada. Kalau tak kerana hatta hidayah, kalau aku tak jumpa dengan ustaz ni, aku sesat barat. Tak boleh kata lagu tu. Mula-mula kena kata, alhamdulillah Allah bagi hidayah kat aku. Dan alhamdulillah Allah pertemukan aku dengan dia. Sehingga akhirnya dengan nikmat Allah kepada aku, melalui dia aku dapat hidayah. Itu sifat orang yang beriman dan berakidah. Dia tidak menyandarkan nikmat dia kepada selain Allah. Jadi perkataan orang kan, laula fulan lakuntu kadza wa kadza. Kalaulah tidak kerana fulan bin fulan, aku ni habis dah. Baik. Menurut tafsiran Ibnu Qutaibah, mereka berkata lagi, mereka kata ini adalah berkatnya syafaat sembahan-sembahan kita. Maknanya apa? Oh ni sebab kita pergi doa ke berhala tu teman betul syafaat. Minta dengan berhala tu boleh itu. Dia tak tahu berhala tu tak boleh. Mujur kita kata, mujur kita minta dengan dia. Kalau tak minta dengan dia tak boleh. Contohlah, ni tidak dengan berhala lah. Dengan selain daripada berhala pun, kadang-kadang ni kita katakan bahawa ni berkat syafaat, mujur dia tu selamatkan aku. Barang nak accident, lalu dah accident. Tiba-tiba ada orang datang bantu kita, bagi tahu jangan pergi. Akhir sekali selamat. Oh, dia kata mujur dia tu selamatkan aku. Jangan kata macam tu. Kena kata siapa dulu? Allah dulu.
Nikmat tu mari daripada siapa? Allah. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lakin murad Mujahid an yudhifa al-qail tamallukuhu lil mal ila as-sabab alladhi huwa al-irth mutanasiyan al-musabbib alladhi huwa Allah. Yang dimaksudkan oleh Imam Mujahid, apabila seorang itu menyandarkan nikmatnya kepada sebab yang kedua, ya, sebab pusaka dalam keadaan lupa kepada Allah. Adapun Ibn Uthman dalam syarahnya, sekiranya dia hanya nak mengkhabarkan tanpa dia melupakan Allah, dia kata Alhamdulillah, puji Allah, tapi hari tu kalau tak ada orang lain aku rasa payah dah hari tu. Muncullah dia ada Alhamdulillah, dia puji Allah, cuma dia nak cerita pasal tu tak ada orang lain hak tolong dia melainkan fulan ni, tapi dia sebutlah Alhamdulillah tu. Yang tu tak apa, yang tu tidak mengapa. Baik. Wasababu thalatha halat. An yakuna sababan khafiyan la ta'thira lahu itlaqan. Kalau kerana sebab, contoh ni, kalau seorang tu tiba-tiba dia kata, kalaulah tidak kerana fulan, nescaya tak jadi begini, nescaya aku dapat begini. Dia sandarkan kepada sesuatu sebab. Sebab dalam agama ni hak selain daripada Allah. Allah ni nombor satu lah. Bawah daripada tu adalah musabbab dia. Allah Ta'ala jadikan sesuatu yang lain sebagai musabbab. Musabbab ni ada tiga keadaan. Pertama, seandainya orang itu mengatakan, pertama sebab itu atau musabbab itu tersembunyi secara gaib yang tidak ada faktor, tidak ada peranannya sedikit pun. Tiba-tiba dia kata macam mana? Mana mu ni menego? Oh, mu tak tahu aku ni sebab ada Tok Wali tolong. Sebab ni dia panggil sebab khafi, sebab tersembunyi. Bapa tiba-tiba dia menego, dia bankrupt. Oh, sebab itulah dia. Dia duk kata-kata tak kena tu, ada tak kena dengan wali mana? Tok Wali dia tak jaga Tok Wali. Ni sebut dalam ibarat ni. Lalu dia kata apa? Seperti laulal waliyil fulani ma hasala kadza wa kadza. Mun nak menega maju, mun kena pergi minta dengan tu Tok Wali dalam kubur tu membuat ritual sikit. Duk hari ni viral duk kubur Tok Kenali. Duduk lopak, duk berzikir di kubur. Dia pun kata, sebab kita pergi berzikir kat Tok Kenali hari tu lah boleh ni. Baik, sebab yang macam ni sebab gaib. Sebab gaib ni dia tidak ada melainkan Allah saja. Kalau sebab yang gaib ni hanya Allah. Sesiapa yang menyandarkan sebab secara gaib kepada selain Allah, maka ini hukumnya syirik. Pasal orang tu memang tak ada peranan. Apa yang dia boleh buat dalam kubur dia? Apa yang ada seorang wali yang didakwa wali boleh memberi manfaat atau mudarat? Tak ada. Yang ada hanyalah Allah yang memberikan manfaat dan juga mudarat. Jadi kalau dia kata kalaulah tidak kerana wali tersebut aku ni nego bankrupt dah, maka ini nama dia syirik. Sebab menyandarkan sebab yang tak ada langsung peranan dia, berarti dia telah meletakkan orang tu ada kuasa memberi manfaat dan mudarat secara gaib,
dan itu merupakan sekutu bagi Allah. Yang kedua, menyandarkan sebab kepada sesuatu yang nyata dan benar-benar ada peranan dalam menyakukan sesuatu. Dia pergi klinik, dia sembuh. Doktor buat pembedahan, dia berjaya. Dia pun puji, Alhamdulillah. Hari tu aku buat pembedahan, doktor tu dia buat, Alhamdulillah, puji bagi Allah, sembuh aku. Pekat dia duduk, dia buat hari tu dengan izin Allah, sembuh. Dia sandarkan sebab tu kepada doktor tu, min babil ikhbar, tapi dia puji Allah lah. Hak ni boleh kata boleh? Boleh. Sebab doktor tu memang doktor tu lah buat operation tu. Kalau tiba-tiba doktor juga tapi duduk Amerika, doktor tu dia anggap tu wali, hidup lagi. Aku ni nasib baik dah ada doktor tu Amerika. Bila mana pula doktor tu buat operation? Dok, sebab aku ni ikut dia, follower dia, tiba-tiba dengan berkat dia jadi sembuh. Tu syirik juga yang dia, pasal tidak ada peranan secara zahir. Baik, yang ketiga, sama ada kita kata Alhamdulillah, kita makan ubat ni segar. Lepas sekat makan ubat ni jadi Alhamdulillah lah, segar lah jadi, kita kata. Kali kebetulan kena kali dengan ubat tu, kita kata lagu tu. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Melainkan kalau dia kata aku sembuh ni memang sebab ubat tu, tidak kerana Allah, tu jadi bab kita sebut di awal tadi. Sebab yang ketiga ni, sebab ni tidak secara gaib, tapi tidak juga berperanan secara langsung. Sebagai contoh, dia pakai tangkal. Adalah tangkal tu kat dia. Tiba-tiba dia pergi perang, dia bawa tangkal tu, selamat. Dia pegang. Dia kata aku ni sebaik adalah tangkal ni jadi selamat gitu. Dia kata. Faham tak? Ataupun dia adalah benda-benda hak dia bergantung kepadanya secara panggil ada dengan dia, tapi sebenarnya benda tu tak ada power apa pun. Berbeza dengan kategori nombor 1 tadi. Nombor 1 tadi gaib terus. Hak ni dia menggunakan asbab-asbab tapi tak ada peranan secara langsung. Tangkal, azimat, keris keramat dan seumpama dengannya. Lalu dia percaya. Kalau dia pera ikan puyuh dalam rumah dia, curi tak masuk. Ataupun dia baling baju atas dia bumbu rumah dia waktu kenduri, hujan tak turun. Dah tak? Yang ni zahir tapi tak ada peranan pun. Dia ni dipanggil, hukum dia syirik kecil. Berbeza dengan hak gaib tadi. Hak gaib tadi dia jadi syirik besar. Okey. Ini syirik juga tapi syirik kecil, yang mana dia perlu bertaubat kepadanya dan batal amalan yang dia lakukan. Pada beza syirik kecil dengan syirik besar ni, syirik kecil menghapuskan amalan yang terkait dengannya. Kalau riak, semayang tu riak, semayang tu ya batal. Kalau dia buat perkara-perkara yang panggil syirik kecil berkaitan dengan perkara amalan tu saja batal. Tapi kalau syirik besar ni habis, tutup akaun tu. Semua amalan-amalan kebaikan dia batal dan terkeluar daripada agama dan dia kena mengucap semula. Baik, jadi itu yang kita sebut bahawa apabila seorang berkata kalaulah tidak kerana fulan bin fulan, nescaya tidak akan jadi begini dan begini. Ataupun sebahagian orang kata benda ni berlaku sebab sembahan-sembahan dia selain dari Allah. Abul Abbas setelah mengupas hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid yang isinya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, ni pagi ini ada di antara hamba-Ku yang beriman kepadaku dan ada yang pula kafir. Pernah dengar hadis ni kan? Satu hadis kursi.
Hadis kursi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Maknanya hadis kursi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi? Kata Allah Subhanahu wa taala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi-pagi ini ada orang yang pada hamba-Ku yang beriman denganku dan ada yang kufur kepadaku. Apa dia? Bila dia kata kita ni hujan ni turun sebab bintang sekian dan sekian, maka orang tu dia tahu nikmat hujan tu dari Allah, tapi dia sandarkan kepada bintang-bintang. Apa hukum dia? Kafir. Okey. Jadi dalam syarah kepada ayat hadis kursi ni, Abul Abbas dia kata apa? Hal ini banyak terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, di mana Allah mencela orang yang syirik kepadanya dengan menisbahkan nikmatnya kepada selainnya. Allah sangat marah kalau nikmat hak dia bagi tiba-tiba hamba tu sandar kepada selain Allah. Jadi ini dalam bentuk syirik yang berlaku. Boleh jadi syirik besar dan boleh jadi syirik kecil. Kalau syirik kecil boleh kira. Boleh kira sikit lah, bukan kata okey pun. Tapi paling kita takut ialah syirik besar. Hari ni sebahagian daripada manusia mula seronok dengan cerita wali-wali. Namanya wali abdal, wali kutub. Dan mereka kata wali kutub ni lah yang Allah Ta'ala serahkan urusan langit dan bumi, urusan bumi ni untuk dijaga oleh wali-wali ni. Jadi kita kalau nak kebaikan ni, kita kena buat baik kepada wali-wali ni. Apa hukum orang berkata begitu? Apa hukum? Nikmat keamanan, nikmat kedamaian, nikmat rezeki, nikmat buah-buahan, nikmat milik siapa ni? Milik Allah. Tiba-tiba orang pergi sandar kepada selain Allah. Kena ke tak kena? Baru ni negara kita kemarau sebentar, kering air empangan. Qadar Allah, takdir Allah, kebetulan masa tu ada orang yang disebut sebagai ulama dan ramai follower dia mari ke Malaysia. Tiba-tiba hujan. Maka orang pun kata, oh hujan ni sebab dia mari ya. Dah. Ingat tak satu peristiwa tu? Malah sebut nama ya. Dia kata ni sebab dia tu mari turun hujan kita, sejuk negara kita jadi. Padahal fulan tu duduk kampung dia pun panas. Tapi bila mari sini, orang panggil, oh kita ni hujan sebab fulan bin fulan. Bukti dia tidak boleh menurunkan hujan sebab kampung dia pun panas. Hak mari tu kampung dia berlaku peperangan bertahun-tahun. Kebuluran ada tempat dia. Tak sandar pun kepada dia. Tapi bila dia mari pak kita, tiba-tiba hujan, follower dia ni, pengikut dia yang ta'assub, dia kata, oh kita ni hujan sebab Syekh ni mari. Perkataan kita ni hujan sebab Syekh tu mari, bukankah menyandar nikmat kepada selain Allah? Inilah maksud ayat ini. Ya'rifuna ni'matallah. Mereka tahu ni nikmat Allah. Thumma yunkirunaha. Kemudian mereka mengingkarinya, iaitu mereka tak sandarkan kepada Allah. Patut siapa pun mari, dia kena kata, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah turun hujan. Dia tu mari ke, dia tu tak mari ke, tak ada masalah. Kerana hujan ni turun kerana Allah.
Dalam satu hadis, Nabi SAW berlaku gerhana matahari waktu anak Nabi mati. Orang pun kata gerhana ni, matahari ni berlaku sebab kematian anak Nabi. Nabi pun naik mimbar cepat-cepat. Nabi kata matahari dan bulan adalah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tidak gerhana sebab kematian seseorang. Makna Nabi nak lepaskan. Jangan kata nikmat Allah ni berkait dengan anak Nabi. Tak ada apa pun. Tak ada kaitan sikit pun dengan anak Nabi. Kalau dia nak gerhana adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kita juga kalau nak hujan, kalau nak berapa, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kerana fulan atau allan. Okey? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita apa jua bab nikmat, sandarkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sandarkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Allah dalam Quran dan hadis mencela orang yang berbuat syirik dengan menisbahkan nikmatnya kepada selain Allah. Di antara kaum salaf ada yang mengatakan, iaitu seperti kata mereka, anginnya enak, nakodanya tangkas dan sebagainya yang sering keluar dari ucapan orang yang banyak. Apa maksud anginnya enak, nakodanya tangkas? Makna orang tu dia belayar di laut. Siapa selamat di pelabuhan? Orang kata selamat demo hari ni. Oh, angin molek hari ni. Kebetulan pula kapten kapal pandai. Oh, selamat hari ni kita. Kaum salaf ucapan macam tu pun dia dah kata termasuk dalam menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kita mana pandai ni. Selamat alhamdulillah. Reba kita remah. No, oh kalau dia tak pandai bawa kita ni, tahu mana pakai parit mana kita ni. Bahaya punya ucapan macam tu. Jadi kita ni kena ajar diri kita, apa-apa nikmat yang kita dapat, sandarkanlah kepada Allah. Kalau nak puji orang kerana dia menjadi sebab atau dia menjadi musabab lah, kita kata, kita sebut Allah dulu. Alhamdulillah. Selamat hari ni kita, alhamdulillah. Allah selamatkan kita. Rezeki kita hari ni dapat dreba pandai hari ni dreba. Allah Ta'ala beri kita dreba comel. Nampaklah kita sandarkan nikmat tu kepada Allah. Kita nego, stah kita rajin. Kita kata, oh aku ni mujurnya, alhamdulillah. Allah beri rezeki, ada kerja rajin lagu ni, alhamdulillah. Oh dengan sebab berkat rajin dia ni, rezeki Allah beri mencurah-curah. Kita sandarkan kepada Allah, tapi kita puji orang tu tak ada masalah. Kena sebut Allah juga nombor satu. Jangan kita seolah-olah, oh aku untung besar, budak ni rajin kerja. Dia kalau tak ada dia tak tahu, patah kaki aku ni kalau tak ada dia. Jangan kata lagu tu. Didik diri kita untuk senantiasa apa jua nikmat yang kita dapat, pujilah Allah. Sebab tu kalimah alhamdulillah ni sangat besar. Kalau tuan-tuan tengok Allah Ta'ala dan Nabi sunnahkan kepada kita, pagi bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Makan nasi, lepas makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Bersit, alhamdulillah. Bila tengok orang kena musibah, kita selamat, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bih. Alhamdulillah, alhamdulillah ni senantiasa kita ni nilai hamba. Kita kena ingat, paling utama kita ni ialah di saat kita memperhambakan diri kepada Allah dan kita puji Allah di atas segala nikmat yang kita dapat. Di saat itu Allah Ta'ala kata, la in syakartum la azidannakum. Allah suka dia dipuji. Fa anta ahlun an tuhmad
wa anta ahlun an tu'bad. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang berhak untuk dipuji, sebagaimana engkaulah juga Tuhan yang berhak untuk disembah. Yang begitu ni sebab tu kena ajar nikmat ni. Allahu Akbar, keluar tandah alhamdulillah, makan alhamdulillah, sembuh daripada sakit alhamdulillah, dapat rezeki gaji cocok duit lebih keluar alhamdulillah, makan orang belanja alhamdulillah. Sandarkanlah nikmat tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Isyak-lah kita. Ya, isyak-lah. Sedang molek dah tu, kira habislah bab kita ni. Baik. Habislah kita bab tu. Kandungan bab ini, ataupun kita azan dulu ke? Ke pakai sudah lalu? Azan lah dulu. Azan dulu. Masuk isyak dah? Masuk azan. Oh, padai putar azan pasal duduk ustaz. Nak pinjam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan bab ni, kita ambil kesimpulan sikit sebelum daripada kita tutup. Kandungan bab ini iaitulah tafsiran makna ayat
ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha, iaitulah mereka mengetahui atau mengenali nikmat Allah tetapi mengingkarinya. Yang kedua, kandungan bab ini, perbuatan tersebut sering terjadi dalam ucapan orang ramai. Dan kalau kita perhatikan, memang sesungguh-sungguhnya banyak orang bila dapat nikmat tidak sandarkan nikmat tu kepada Allah. Alhamdulillah pun tak sebut. Kalau dia suruh ucapan tu ada bau-bau sandar kepada Allah, boleh kira. Ni perkataan Alhamdulillah tak ada langsung, macam kita dah sebut sekejap tadi. So dalam banyak urusan, semua nikmat ni kembalikanlah dia kepada Allah. Dan ini termasuk daripada tauhid. Kerana tauhid ni bab apa ni? Tauhid ke apa ni kita panggil? Tauhid itu kan bagi tiga. Tauhid apa ni kita panggil? Tauhid rububiyah. Bahawa kita mengakui semua yang dapat nikmat daripada kita ni datangnya dari Allah. Itu tauhid. Nama lagi tauhid, mengesakan. Berarti semua yang berlaku dari sudut kekuasaan Tuhan, memberi manfaat, memberi mudarat, memberi sihat, memberi sakit, memberi bahagia, memberi derita, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengkayakan, memiskinkan, semua ni datangnya dari Allah, tak terkecuali. Sebab kita berinteraksi ni semua ni orang panggil musababnya. Hak nombor satu ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni kena tauhidkan dia. Mana tauhid ni, semua yang sifat-sifat ketuhanan ni hanya milik Allah. Hatta walaupun majikan tu bayar gaji kat kita, syarikat tu kita pak kerja, rezeki kita tetap kita kata Alhamdulillah, Allah bagi rezeki kat aku. Cuma melalui kerja ni lah jalan dia. Pemberi rezeki yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kesimpulan yang ketiga, ucapan seperti ini disebut sebagai mengingkari nikmat Allah. Ucapan yang kita sebut tadilah. Okay? Yang keempat, ni keempat ni, poin ni kena hadam sikit. Bahawa dua hal yang bertentangan, iaitu mengetahui nikmat Allah dan mengingkarinya, boleh terjadi dalam diri manusia. Maknanya apa? Bila tanya siapa buat? Allah. Tapi bila berlaku, dia tak puji Allah. Boleh faham? Jadi kata pengarang kita ni, dua benda yang bertentangan. Mengetahui nikmat Allah tu satu perkara, dan satu lagi mengingkari nikmat juga boleh berlaku dalam seseorang. So bila dia kata dia beriman kepada Allah, betul, dia beriman kepada Allah, tapi jangan bila kata tiba-tiba berlaku nikmat, dia sandarkan kepada seseorang, dia rasa benda tu tidak memudaratkan iman dia. Jawapannya boleh memberi mudarat. Sebab kalau kita tengok kepada orang kafir, Quraisy lah zaman Nabi dulu. Orang Quraisy zaman Nabi dulu, dia kenal lah Allah. Dia kenal. Dia tahu yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi bila dapat nikmat, dia tidak sandarkan kepada Allah. Betul, Allah Ta'ala kata ya'rifuna ni'matallah, dia tahu nikmat Allah, tapi yungkirunaha, mereka kata ni sebab fulan, sebab berhala dia, sebab begini, hak ni jagalah, hak ni berhala dewa, kita ni panggil dewa, ni dewa langit, hak ni dewa kekayaan, prosperity, ni dewa begini. Dia dah minta, dia menisbahkan nikmat tu kepada selain Allah. Jadi tahu akan panggil Allah sebagai pencipta satu. Dalam keadaan tahu, boleh saja seorang itu terjatuh ke dalam lembah kekufuran apabila dia dapat nikmat dan dia tak sandarkan kepada Tuhan yang dia tahu tadi.
Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita, dan biarlah selari ilmu kita, keimanan kita kepada Allah dan sifat kita apabila mendapat nikmat dan menyandarkan segala nikmat ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila bab ni, insya-Allah kita sambung pada bab yang ke-42 apabila kita bertemu pada kelas yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.